السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana pada hari yang ke-13 Ramadan, pada hari ini kita dapat berpeluang meneruskan durus Ramadan di Masjid Negeri pada tengah hari ini dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana hari ini merupakan 13 Ramadan, maka kita akan menghuraikan dan melihat tadabbur beberapa pengajaran dan faedah yang boleh diambil daripada juzuk yang ke-13. Hari yang ke-13, juzuk yang ke-13. Pada juzuk yang ke-13 ini, dia sambungan daripada surah Yusuf. Yang kita tahu pada juzuk yang ke-12 ada 3 surah. Di dalam juzuk yang ke-12 kemudian disambung pada juzuk yang ke-13. Akhir kepada surah ataupun akhir kepada juzuk yang ke-12 itu ialah surah Yusuf, permulaan kepada surah Yusuf. Jadi surah Yusuf ni dia terpecah kepada 2 juzuk. Ayat 1 hingga ayat 52 pada juzuk yang ke-12. Ayat 53 hingga akhir, hingga ayat yang ke-111 itu dia berada pada juzuk yang ke-13. Jadi kalau kita tengok permulaan juzuk yang ke-13 ini ialah sambungan daripada cerita Nabi Yusuf alaihi salam pada ayat 53. Pada babak yang macam mana? Pada cerita yang bagaimana? Iaitu pada pengakuan. Jadi juzuk yang ke-13 ini dimulakan dengan pengakuan wanita yang menggoda dan menfitnah Nabi Yusuf alaihi salam. Maknanya wanita Imra'atul Aziz, isteri kepada pembesar yang disebut sebagai Zulaikha, yang memfitnah dan menuduh Yusuf cuba untuk merogol ataupun melakukan perbuatan yang buruk kepadanya. Akhirnya Al-Quran menyatakan dia kembali bertaubat. Wanita yang menuduh Yusuf itu kembali bertaubat dan dia mengaku bahawa tindakan dia itu didorong oleh nafsunya yang jahat. Itu pada ayat 53. Kalau tuan-tuan tengok 53 dalam surah Yusuf itu, dia menyebut, dia mengaku, inna nafs la ammaratun bisu', sesungguhnya nafsuku la ammaratun bisu', dia mengajak, mengarah, cenderung kepada perbuatan yang jahat. Jadi akhirnya tuan-tuan, watak yang diceritakan oleh Al-Quran berhubung dengan Imra'atul Aziz, isteri kepada Al-Aziz itu, dia bertaubat. Dia mengaku di hadapan raja itu bahawa
yang merancang dan mengenakan, menzalimi, menganiaya Yusuf adalah daripada tindakan dia sendiri. Daripada pengakuan dia itu membawa kepada dibebasnya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dan tuan-tuan, satu-satunya kisah Nabi yang diceritakan secara lengkap daripada episod yang pertama, babak yang pertama hingga kepada cerita yang akhir hanyalah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Cerita Nabi Yusuf ni satu-satunya cerita Nabi yang komplit, yang lengkap, yang sempurna diceritakan dalam satu surah sahaja, iaitu surah Yusuf. Kalau nabi-nabi yang lain, pertama tak lengkap, dia cerita tak habis, cerita benda-benda yang penting, dia tak cerita daripada awal. Nabi-nabi yang lain ni cerita dia tak lengkap. Kemudian cerita nabi-nabi yang lain ni, kalau kita tengok dalam Al-Quran, dia akan cerita surah tu sikit, surah ni sikit, surah tu sikit, dia terpecah, terpisah. Tapi apabila kita membaca surah Yusuf, cerita Nabi Allah Yusuf alaihi salam, kita akan dapati lengkap, komplit. Daripada dia dari kecil, kemudian dibuang oleh adik-beradik dia, dibawa oleh rombongan kafilah, dijual ke Mesir, dibeli oleh pembesar, difitnah oleh wanita, dimasukkan ke dalam penjara, akhirnya dikeluarkan, dilantik menjadi raja, kemudian dibebas, dia bertemu balik dengan keluarganya, dan akhirnya keluarganya beriman. Adik-beradik dia yang memfitnah dia, yang menganiayai dia, akhirnya beriman. Nampak tak tuan-tuan? Ini suatu keunikan, satu keistimewaan tentang cerita Nabi Allah Yusuf alaihi salam pada juzuk yang ke-12 dan juzuk yang ke-13. Kalau kita baca kisah Nabi Yusuf, kita hanya baca pada satu surah saja, iaitu surah Yusuf alaihi salam. Nampak? Jadi itu antara beberapa perkara yang boleh kita ambil daripada cerita Nabi Yusuf. Okey? Menariknya, saya nak tak, kalau kita nak bahas apa dia ni, keseluruhan cerita Nabi Yusuf tu agak panjang, kan? Dan juzuk yang ke-13 ni ada 3 surah. Sebahagian daripada surah Yusuf, kemudian surah Ar-Ra'du. Ar-Ra'du bermakna guruh. Ar-Ra'du tu guruh. Dan yang akhir surah Ibrahim. Juzuk yang ke-13 ni ada 3 surah. Ada surah Yusuf pada ayat 53 hingga akhir, kemudian Ar-Ra'du, kemudian Ibrahim. Itu yang terkandung dalam juzuk yang ke-13. Jadi kita nak tengok, kalau kita nak baca satu persatu huraian dia agak panjang, jadi saya ambil poin-poin penting. Pada ayat 93, tuan-tuan kalau boleh tengok, boleh cek. Pada ayat 93, ketika mana adik-beradik Nabi Allah Yusuf alaihi salam keluar dan bertemu dengan Nabi Allah Yusuf, yang mana ketika itu Nabi Allah Yusuf alaihi salam telah diangkat menjadi pembesar, menteri keuangan, khazin, yang menguruskan khazanah keuangan harta kerajaan Mesir, adalah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Tuan-tuan, sedikit kita flashback. Kalau kita menelusuri, mengikuti cerita Nabi Allah Yusuf alaihi salam daripada awal, kita akan dapati cerita ini bermula dengan kesedihan. Bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihi salam didengki oleh keluarga dia sendiri, kemudian mereka merancang
menipu ayah mereka Nabi Yaqub, membuang Nabi Yusuf ke dalam telaga. Kemudian Nabi Yusuf dijumpai oleh sekumpulan ahli perniagaan, rombongan kafilah, dijual ke Mesir, akhirnya dijadikan hamba, difitnah oleh tuannya sendiri dan dipenjarakan. Watak dan ceritanya sangat menyedihkan. Ujian demi ujian, dugaan demi dugaan. Akhirnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam diangkat menjadi menteri dan pembesar kerajaan Mesir. Sebab itu, apabila kita membaca, merenung cerita Nabi Allah Yusuf alaihissalam, apa pengajaran yang paling besar? Kadang-kadang hidup ini pada permulaannya kita akan dihadapi atau berhadapan dengan ujian yang mungkin menyakitkan. Macam mana Nabi Yusuf boleh bertemu dengan raja? Kita nak pergi soalan tu dulu. Macam mana Nabi Allah Yusuf alaihissalam boleh bertemu dengan raja Mesir? Melalui kawan dia yang bekerja dengan raja Mesir. Macam mana dia jumpa dengan raja Mesir, kawan dia tu? Kawan itulah yang menjadi teman satu sel dengan dia dalam penjara. Soalan yang saya nak tanyakan, kalaulah Nabi Allah Yusuf alaihissalam tidak masuk ke dalam penjara, dia mungkin tidak akan bertemu dengan sahabatnya itu, dan dia tidak akan dapat bertemu peluang untuk berjumpa dengan raja, dan dia tak mungkin menjadi menteri kepada kerajaan ketika itu. Ini yang kita kata rancangan yang Allah Subhanahu wa taala atur. Sebab itu orang yang beriman, dia senantiasa percaya dan yakin bahawa tidak ada benda yang berlaku di dalam hidup ini secara accident. Pengajaran yang penting yang berkait dengan akidah kita, tuan-tuan, tidak ada suatu perkara yang terjadi, yang berlaku di dalam hidup orang-orang yang beriman secara kebetulan dan accident. Kesemuanya plan, telah disusun, telah diatur oleh sebaik-baik penyusun Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, tuan-tuan, kejadian yang berlaku dalam hidup kita, dia bukan kebetulan. Dia bukan suatu benda yang terjadi tanpa sebab, atau dia jadi secara orang kata apa, terkejut tergempak. Tak. Ia dalam pengaturan, susunan, rancangan dan ketentuan Allah. Maka sebab itu bila kita baca kisah Nabi Yusuf, macam mana Allah Ta'ala keluarkan dia daripada rumah, kemudian Allah Ta'ala jadikan dia dicampak ke dalam gua, dalam telaga. Disebabkan dia masuk dalam telaga tu, orang nak pergi ambil air. Bila orang nak pergi ambil air, jumpa dia. Orang yang jumpa tu ambil dia, bawa pergi ke Mesir. Kalau tidak kerana dia dijumpai, tak mungkin dia sampai ke Mesir, dan tak mungkin dia masuk ke dalam penjara, dan tak mungkin dia menjadi pembesar kerajaan ketika itu. Sebab itu apabila kita berhadapan dengan ujian-ujian dalam kehidupan, yakin dan percayalah ada hikmah di sebalik apa yang Tuhan telah tuliskan untuk kita. Sebab itu kita tak boleh baca pendek. Bacaan kita tak boleh baca singkat. Kemungkinan Allah mengatur pada peringkat awal dia menyakitkan, pada peringkat awal dia menyedihkan, pada peringkat awal dia merugikan, tetapi di hujung cerita itu dia memberikan suatu kesudahan yang sangat indah dan menguntungkan. Ini sepatutnya kita belajar daripada cerita Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ada orang rancang untuk menjatuhkan kita, ada orang rancang untuk menganiayai kita, seperti yang berlaku kepada Nabi Yusuf. Adik-beradik dia rancang nak naya dia, nak buang dia, supaya bapa dia tak lagi sayang pada dia, hilang dia daripada keluarga. Tetapi mereka datang melutut kepada dia. Nampak, tuan? Ini
suatu episod babak yang sangat menarik. Macam mana kita rancang nak buang dia, nak hina dia, tapi Allah angkat dia. Yang mana permulaan kepada cerita tu daripada kerja kita juga. Kita punca yang dia boleh pergi Mesir tu, kita punca yang dia boleh jumpa mereka tu, kita yang jadi punca penyebab tu, akhirnya dia diangkat. Nampak tuan-tuan? Ini yang berlaku kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Baik. Kalau tuan-tuan ingat, ni kita nak pergi tadabbur sikit. Kalau tuan-tuan ingat, apa perkara yang dibawa balik oleh adik-beradik Nabi Yusuf untuk nak membuktikan bahawa adik mereka telah mati? Mereka minta nak bawa adik mereka ni pergi main. Bapak mereka kata tak apa nak bagi kan. Nabi Yaqub tahu dah, kata anak-anak dia ni tak boleh harap. Mereka pujuk-pujuk, mereka bohong pak mereka. Akhirnya bapak mereka benarkan. Akhirnya keluar. Kita nampak tu, selalulah saya sebut, dengki dan hasad begitu buruk dalam kehidupan manusia, dan dia muncul di kalangan dan sesama kita. Depa nak kukuhkan cerita, depa nak kukuhkan maklumat, kata adik depa Nabi Yusuf telah mati. Depa bawa balik apa? Depa bawa balik baju Nabi Yusuf, betul tak? Tuan-tuan tengok, baju Nabi Yusuf ni 2 kali naik cerita. Perasan tak? Kadang-kadang kita duk tadarus, kita akan perasan. Kita duk baca, kita tak nampak. Pertama, baju Nabi Yusuf ni, mereka lomok dengan darah. Mereka bawa balik pergi dekat pak mereka. Mereka kata Nabi Yusuf dah mati. Mereka jadikan baju Nabi Yusuf itu sebagai bukti, tanda Nabi Yusuf dah mati. Kena makan dengan serigala. Baju tu jadi bahan bukti. Kalau bapak tak percaya, tengok baju ni. Baju ni baju Yusuf. Ni darah duk ada. Dia dah kena makan dengan serigala, dia dah mati dah. Okey, soalan saya nombor 2. Apa yang Yusuf bagi suruh adik-beradik dia bawa balik bukti kata dia hidup lagi? Bila adik-beradik dia mai ke Mesir, kan? Mai ke Mesir, Nabi Yusuf suruh bawa balik satu benda. Clue dah bagi dah. Bukan payah nak jawab. Yusuf ayat 93. Balik tengok ayat 93. Surah Yusuf ayat 93. Balik tengok. Yusuf kata bawa balik. Bagi dekat bapa Nabi Yaqub. Nanti dia akan sapu dekat muka dia. Dia akan boleh cium bau aku dan mata dia akan boleh nampak balik. Benda apa tuan-tuan? Apa benda tu? Baju. Nampak 2 kali naik baju Satu baju yang digunakan sebagai bukti kata dia mati. Tengok Quran punya aturan. Baju itu juga dibawa balik. Dulu hampa bawa balik baju, hampa kata aku mati. Lah hampa bawa balik baju ni, bukti aku masih hidup. Tengok Quran punya cerita. So interesting. Bagaimana Tuhan balas balik rancangan mereka. Dulu baju tu digunakan untuk membuktikan kata aku mati. Hampa telah tipu bapa kita. Sekarang bawa balik baju aku. Dalam ayat 93 Allah Subhanahu wa taala menyebut, yang kita boleh tengok, idhabu biqamisi hadha. Yusuf kata idhabu biqamisi, pergilah kamu semua dengan bajuku. Hadha, bajuku ini. Ayat 93. Bawa balik baju aku. Pergi bagi. Fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Pergi balik bawa baju ni. Sapu di mata bapa kita. Dan dia akan dapat melihat semula. Bila Nabi Yaqub tengok baju tu, dia tahu kata anak dia hidup. Dia tahu kata Nabi Yusuf masih hidup. Dan dia memang yakin kata Nabi Yusuf masih hidup. Tapi saya nak cerita bagaimana rancangan Allah. Manusia boleh rancang. Adik-beradik Nabi Yusuf boleh rancang. Sesiapa sahaja boleh merancang. Tetapi tengok bagaimana Allah balas rancangan dia. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, kita orang-orang yang beriman,
senantiasa bersangka baik dengan ketentuan Allah. Itu pengajaran yang paling besar. Kemudian tuan-tuan, pada ayat 108, apa yang disebut oleh Nabi Yusuf? Tengok pada ayat 108, Nabi Yusuf sebut, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura afalam yasiru fil ard فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. Ayat ni sangat menarik. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili ad'u ila Allah, inilah jalan aku, agama aku, yang aku menyeru manusia kepada Allah ala basirah. Tengok Nabi ajak, sesiapa sahaja yang nak mengajak manusia kepada jalan Allah, hendaklah dia mengajak ala basirah, di atas ilmu. Ala basirah. Basirah itu kalau kita tengok dalam tafsir Ibn Kathir umpamanya, ala basirah, atas ilmu. Jadi ayat ini nak bagi tahu kata manhaj yang dibawa oleh Nabi dan seluruh para Nabi dan sesiapa sahaja yang menyambung agama ini hendaklah mengajak manusia, menyeru manusia kepada Allah dengan jalan ilmu. Sebab itu agama ni ilmu. Agama ni tak diajak dengan lawak. Agama ni tak ajak dengan dongeng. Agama ni tak diajak dengan cerita mengarut. Agama ini tak diajak dengan mencarut, memaki. Agama ini tak diajak dengan fitnah. Agama ini tak diajak dengan perkara tahyul. Agama ini tidak diajak dengan cerita-cerita yang palsu. Tetapi agama diajak dengan ilmu. Ala basirah. Sesiapa sahaja yang nak bawa agama ni, nak menyeru agama ini, hendaklah membawanya dengan ilmu. Manusia, masyarakat mesti dididik dengan ilmu. Mula-mula mungkin tak seronok, mula-mula mungkin jemu, mula-mula mungkin tak boleh masuk. Tapi kalau didedahkan dengan ilmu, diajar dengan ilmu, bertanya Quran dan sunnah, maka mereka akan jadi satu budaya. Sebab Nabi kata ala basirah. Bukan dengan, sebab itu kita tak boleh ajar agama dengan pok, tak boleh ajar agama dengan sentimen, agama dengan ilmu. Siapa yang nak bercakap agama mesti ilmu, ala basirah, mesti ada hujah, mesti ada keterangan, ada dalilnya, kerana agama ini diajak dengan ilmu. Ala basirah ana wa man ittaba'an. Siapa yang nak ikut jalan aku, kata Nabi, hendaklah dia membawa dengan ilmu. Ini dalam surah Yusuf ayat 108. Kemudian dia sambung pada ayat 109, dan tidaklah kami menghantar sebelum daripada engkau lelaki-lelaki yang kami beri wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidaklah mereka itu berjalan di atas muka bumi melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka, yakni umat-umat yang telah mendustakan para rasul sebelum daripada engkau. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Sebaik-baik balasan bukan pujian dan sanjungan manusia. Sebaik-baik balasan ialah apa yang Allah Ta'ala sediakan di akhirat. Itu apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada surah Yusuf alaihissalam. Kemudian kalau kita tengok pula pada ayat dalam surah Ar-Ra'du, dalam surah Ar-Ra'du, dalam surah Ar-Ra'du, surah yang kedua, dia ada 3 surah: Yusuf, Ar-Ra'du, Ibrahim. Kita tengok Ar-Ra'du ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40 Allah Azza wa Jal menyebut
tentang dan sesungguhnya kami telah memperlihatkan kepadamu wahai Muhammad sebahagian daripada siksaan yang kami ancamkan kepada mereka atau kami matikan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan dan kamilah yang akan memperhitung amalan mereka. Pada ayat 40 dan ayat yang kalau boleh kita tengok pada ayat yang sebelum 37, 38, 40 dan sebagainya, ayat-ayat ini nak membawa satu mesej, iaitu Nabi SAW ini hanya menyampaikan, tetapi akhirnya yang menentukan sama ada hidayah itu masuk ataupun tidak, berubah ataupun tidak, diterima ataupun tidak, dia balik kepada ketentuan Allah. Orang-orang yang membawa kerja Nabi selepas daripada itu, fokus mereka hanyalah menyampaikan. Saya, tuan-tuan, sesiapa sahaja kita menyampaikan pada keluarga kita, menyampaikan pada anak kita. Dah sebut pasal keluarga, tuan-tuan. Menariknya Nabi Yusuf ni, cerita dia tak banyak tau. Nabi Yusuf ni dia tak ada masalah dengan kaum dia. Masalah dia sama dia. Nabi-nabi lain dia terpaksa bertembung dengan kaum dia, berhadapan dengan kaum dia yang besar, yang ramai. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, Nabi mana lagi? Nabi Musa, semua kaum. Nabi Yusuf ni, siapa dia masalah dia? Kalau tuan-tuan baca Nabi Yusuf ni, problem dia siapa dia? Bukan kaum dia, keluarga dia. Nabi Yusuf ni problem dia beradik dia tu ya. Siapa yang baca cerita Nabi Yusuf akan tengok watak Nabi Yusuf ni berhadapan dengan tu yang sebelah orang tu, adik-beradik dia tu, daripada awal sampai habis. Nabi Yusuf tidak ada problem dengan kaum dia. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan saya nak sebut apa, ada orang yang golongan dakwah dia, mad'u dia, grup dia kecil ya. Macam Nabi Yusuf, adik-beradik dia aja. Dia punya problem, dakwah dia, cerita dia, seruan dia hanya terkait dengan keluarga dia saja. Tuan-tuan tak akan baca kisah Nabi Yusuf pergi pada kaum dia, tak. Abang dia, adik-beradik dia, pak dia, semua dalam keluarga. Sebab itu kadang-kadang kita jangan sangka kata keluarga itu bukan dakwah kita. Kita jangan sangka kata kumpulan yang kecil ada 2-3 orang dengar ceramah kita, 4-5 orang dengar, kita jangan rasa itu satu kegagalan. Tak. Nabi Yusuf keluarga dia tak besar, 10 orang, 11 orang, tapi Al-Quran rakam cerita mereka satu surah. Satu surah merakamkan cerita Nabi Yusuf. Nampak tak? Hanya 11 orang tu saja, tetapi mesej dia besar. Kemudian yang akhir sekali tuan-tuan, surah Ibrahim. Surah yang terakhir, surah Ibrahim, di mana saya nak sebut sikit ya. Surah Ibrahim ni tuan-tuan balik tengok ayat 22. Ayat 22. Tuan-tuan balik tengok ayat 22. Balik tengok ayat 22. 22 cukup. Kalau tuan-tuan rajin sikit, kita sambung ayat 37. Tapi kita ambil ayat 22. Balik tengok Ibrahim ayat 22. Juzuk ke-13. Juzuk 13 surah Ibrahim ayat 22. Cerita apa? Ni cerita kita dengan setan. Yang ni kita boleh cerita lah, setan tak ada ni, dia tak dengar kan? Kalau bulan lain dia dengar kan? Dalam cerita ni Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan bagaimana keadaan syaitan dengan orang yang ikut dia. Wa qala asy-syaitan lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'tukum fa akhlaftukum. Tengok syaitan kata apa? Dan berkatalah syaitan, ni hari kiamat ni di padang mahsyar. Dan berkatalah syaitan setelah diselesaikan segala urusan dan keputusan, setelah dihisap dan diputuskan apa yang ada di antara manusia, maka syaitan berkhutbah. Syaitan bagi ucapan. Khutbah syaitan, ni ucapan dia kepada orang yang ikut dia. Ni siapa-siapa yang ikut dia, dengar cakap dia, dengar dia nak kata, innallaha wa'adakumul wa'dal haqq.
Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kamu dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum, dan aku juga telah berjanji kepada kamu. Fa akhlaftukum, dan aku memungkirinya. Nampak? Setan kata, di dunia dahulu Allah janji dengan kamu, Allah tawarkan tawaran, aku juga beri tawaran. Hampa tak pi ikut hak janji Allah yang betul itu, hampa pi turut aku yang cakap bohong ni. Tu setan bubuh. Setan kata, Tuhan janji, aku janji. Hak yang Tuhan tu hamba tak ikut, yang aku hamba ikut. Sedangkan itu wa'dal haqq, itu janji yang benar, sedangkan aku janji yang bohong. Ini ucapan syaitan di padang mahsyar kepada pengikut-pengikut dia. Pasal itu tuan-tuan, ikut jangan sampai rebah, sokong jangan sampai rebah, turut jangan sampai buta, taat jangan sampai kelam. Kadang-kadang masalah yang paling bahaya sesiapa sahajalah adalah pengikut, follower, anak murid, pendokong, muhibbin. Yang jenis-jenis sokong ni bahaya. Oh, dia punya bahaya tuan. Sanggup mati kerana ni. Siapa nak kata jangan duk sentuh, tak ketawa lah kan. Oh, dia punya taksub tu bahaya kan. Dia kelam, dia telah dikelabui matanya, tenggelam. Pasal itu kita kalau nak, pasal itu antara modus operandi ajaran-ajaran sesat ni, dia akan angkat guru setinggi-tingginya sehingga anak murid jadi taksub, anak murid jadi fanatik. Bila anak murid jadi taksub, fanatik, apa pun lepas tu mereka akan telan bulat-bulat. Ini benda yang paling bahaya. Sebab itu awal-awal lagi Nabi ajar apa? Jangan angkat aku seperti mana Kristian mengangkat Isa. Itu Nabi yang kempen tu. Nabi kata jangan melampau. La tatruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan hampa angkat aku seperti mana Kristian angkat Isa anak Maryam. Jangan melampau. Sebab itu tuan-tuan, kita hendaklah buka minda, dengar semua. Jangan ta'asub, jangan melampau, jangan fanatik, jangan taklid buta. Buka minda, buka hati. Jangan ikut membabi buta, jangan melampau sangat. Saat ni kita menyesal di kemudian hari. Tu Quran aja. Nampak tuan-tuan? Kemudian apa dia? Tengok. Syaitan kata, "Wa ma kana liya 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li." Aku ni tidak ada kuasa untuk nak Syaitan kata, aku ni tidak ada kuasa nak bagi hampa ikut aku ni. Aku hanya boleh apa? Da'autukum, aku hanya boleh hasut dia. Fastajabtum li, hampa yang ikut. Kalau aku hasut, hampa tak ikut, tak jadi. Nampak tuan-tuan, dia mengaku. Sebab itu tuan-tuan, tak timbul soal apa? Tepuk sebelah tangan. Yang ni bertepuk bertampak, bertepuk-tepuk kan. Syaitan kata aku tak ada power. Dia tak boleh mai kat kita, buat bagi kita ikut dia, tak boleh. Dia hanya boleh ajak saja. Kalau tak mau ikut, tak boleh. Pasal itu tuan-tuan, orang yang kena tipu ni, minta maaf lah, siapa yang kena tipu ni, dia kena mengaku kat satu, bahawa dia direlakan untuk ditipu. Betul lah, salah lah yang menipu tu, tapi yang kena tipu pun kena mengaku. Hang pun sama 2 kali 5. Pasal kalau dia tipu hang tak percaya, takkan dia boleh tipu. Takkan Pak Lebay nak menipu. Aku kenal lama dah dia. Tengok orang lah sikit. Nampak? Piramli kata awal dah kan? Nampak? Mengaji sekali Gunung Semanggul, tasawuf. Takkan tak kenal. Cakap tak tengok orang. Nampak? Macam itulah kita. Takkan cakap tak tengok orang. Tengok dia punya lebay punya besar, saban punya besar, jubah meleret, takkan dia nak tipu orang. Jangan tuan-tuan, jangan. Ini agama. Kemudian syaitan kata, fala talumuni walumu anfusakum. Janganlah kamu menghina dan mencaci maki aku,
tetapi caci makilah diri kamu yang merelakan diri kamu ditipu. Ini satu ucapan yang sangat tragis apabila syaitan kata, dulu aku ajak hampa yang ikut, kalau hampa tak ikut aku tak boleh buat apa. Hampa jangan duk kata aku salah, hampa pun kena mengaku hampa pun sama naik juga dulu. Lebih kurang lagu tu lah dalam bahasa kita. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, ada tak ada syaitan itu soal nombor 2, nombor 3. Pokok pangkalnya pada diri kita sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.